Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia saudara timbalan pengurusi tetap, pimpinan, seterusnya para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Saya mengambil masa yang terakhir ini untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai perkara yang dibangkitkan oleh para pembahas sepanjang perbahasan kita pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan keahlian PAS. Saya menjemput tuan-tuan melihat laporan dalam buku muktamar jika tidak keberatan berhubung dengan keahlian PAS pada muka surat 75 dan 76 kerana saya ingin membangkitkan perkara berkaitan dengan catatan ini. Untuk makluman, pada muka surat 75 kita telah melaporkan kepada muktamar ini bilangan kawasan pemuda-pemuda di kawasan-kawasan, muslimat di kawasan-kawasan, cawangan di kawasan-kawasan, di negeri-negeri dan juga jumlah ahli di negeri-negeri. Ya. Yang saya nak tekankan ialah jumlah keahlian PAS sehingga 20 Ogos tahun 2020 sebagaimana dicatat muka surat 76 adalah 806,159. Saya nak tekankan bahawa jumlah tersebut sebagaimana dicatat di muka surat 75 jumlah ahli berstatus aktif, yang aktif saja, yang tidak aktif pun ramai. Setiap tahun Pejabat Agung membuat pemutihan. Mereka yang aktif masih lagi bergiat dalam parti, bukan saja sekadar ahli, itulah jumlahnya. Jika dimasukkan dengan yang tidak aktif, saya menjangka ianya lebih daripada 1 juta orang ahli. Itu secara jelas. Saya nak bangkitkan beberapa perkara mengenai kedudukan yang kita perlu perbaiki. Ini dianggap sebagai satu arahan daripada pihak kita. Cuba tuan-tuan lihat kedudukan di beberapa negeri, Dewan Pemuda dan Dewan Muslimatnya tidak sama dengan jumlah kawasan. Cuba lihat negeri Pulau Pinang. Dia ada 13 kawasan dalam 13 kawasan parlimen. Semua ada. Tetapi Dewan Pemuda hanya 11 daripada 13 kawasan, Dewan Muslimat hanya 10 daripada 13 kawasan. Jadi ini perhatian kepada rakan-rakan saya daripada dewan-dewan. Begitu juga di negeri Johor. Di Johor pun saya kira saya dah bangkit tahun lepas. Daripada 26 kawasan yang terdapat dalam 26 kawasan parlimen, alhamdulillah semua ada PAS, hanya terdapat 25 saja Dewan Muslimat. Tak cukup satu lagi. Di mana itu kita perlu cari. Di Sabah, rakan-rakan kita ada 20 kawasan daripada 25 kawasan parlimen. Hanya kurang 5 saja. Tetapi Dewan Pemuda hanya 15 daripada 20 kawasan. Dewan Muslimat hanya 15 daripada 20 kawasan PAS yang ada di negeri Sabah. Begitu juga di Sarawak, daripada 31 kawasan parlimen, kita hanya ada 11 kawasan PAS saja. Daripada 11 itu, hanya 7 pemuda, 6 saja muslimat. Inilah kedudukan kekuatan kita di negeri-negeri. Apabila kita beralih kepada jumlah ahli, daripada jumlah 806,159 orang ahli seluruh negara yang aktif, dan itu pun termasuk daftar terus 40,044 orang. Daripada jumlah tersebut, negeri yang paling tinggi keahlian adalah negeri Kedah, 170,342. Yang keduanya negeri Kelantan, 131,362. Negeri Terengganu nombor 3, 110,087. 3 negeri saja yang mencecah lebih daripada 100,000 ahli aktif. Cuma kalau kita tengok cawangan lebih banyak di negeri Kelantan, 1,500, tetapi keahliannya kurang daripada Kedah yang hanya mempunyai 1,300 cawangan. Itu kedudukannya.
Saya juga nak laporkan sehingga bulan September tahun 2020, keahlian untuk tahun ini mungkin disebabkan oleh COVID dan sebagainya, kita tidak dapat mengadakan kempen keahlian, hanya 29,504 sahaja. Untuk makluman juga, tahun 2019, tahun lepas, daripada Januari sehingga Disember, kita ada sebanyak 46,560 orang ahli. InsyaAllah kita cuba giatkan lagi dalam tempoh 3 bulan terakhir untuk tahun 2020 untuk meningkatkan jumlah ini. Itu dari segi keahlian. Dan untuk makluman, tadi kita melihat saudara Murali Abdullah, seorang convert, mu'allaf. Beliau seorang pengarah filem, banyak filem dia buat, dapat anugerah. Kemudian hari ini pun dia datang ke muktamar kita atas kehendak dia sendiri. Dia jadi ahli PAS. Saya baru ditunjuk oleh Datuk Seri Timbalan Presiden. Dia buat posting, sekarang sudah jadi ahli PAS. Saya sudah keluar daripada amanah. Amanah. Jadi ramai lagi lah daripada amanah tu akan keluar, insyaAllah. Yang kedua, saya nak menyentuh mengenai apa yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan, Yang Berhormat Ketua Dewan Ulama tadi mengenai pindaan perlembagaan PAS berhubung dengan Dewan Ulama PAS Kawasan. Saya nak maklumkan bahawa alhamdulillah pendaftar pertubuhan telah pun meluluskan pindaan perlembagaan yang kita buat dalam muktamar kita di Kuantan, dan oleh itu saya akan mengeluarkan arahan kepada Dewan Ulama PAS negeri-negeri supaya mengambil tindakan untuk menubuhkan Dewan Ulama PAS kawasan-kawasan. Sebagaimana Dewan Pemuda dan juga Dewan Muslimat, tugas menubuhkan Dewan di peringkat kawasan adalah tugas Dewan di peringkat negeri. Jadi Dewan Ulama negeri di seluruh negeri akan diarahkan untuk menubuhkan secara penaja Dewan Ulama PAS kawasan-kawasan. Dan insyaAllah tahun hadapan muktamar Dewan Ulama PAS Pusat akan dihadiri perwakilannya daripada Dewan Ulama PAS kawasan-kawasan. Seterusnya, perkara yang ketiga mengenai kedudukan yang disebut tadi, kita sudah berada di dalam kerajaan. Saya ingin menarik perhatian seluruh ahli-ahli perwakilan dan muktamir sekalian mengenai perlembagaan parti kita yang walaupun telah dibuat dalam tahun 1951 lagi, ianya berbentuk futuristik, berbentuk masa depan. Masa tu kita tak ada pun wakil rakyat tahun 51. Perlembagaan PAS telah pun menjelaskan apa peranan yang perlu dimainkan oleh parti kita dalam konteks politik, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat pusat. Saya nak sebutkan fasal 26 perlembagaan pada muka surat 40. Saya baca ya, ini simple ya. Dia sebut ya, pasal 26(9) B yang menyebut antara tugas jawatankuasa kerja PAS Pusat adalah memberi perhatian terhadap kegiatan umum kerajaan dan menyelaraskan sikap dan pendirian ahli-ahli PAS dalam parlimen supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada dasar dan keutuhan parti. Ini ada dalam perlembagaan kita. Arahan kepada negeri-negeri yang mempunyai ahli parlimen di dalam parlimen, tugas PAS Pusat supaya semua ahli parlimen diberikan panduan apa yang nak bercakap dalam parlimen, bagaimana pendirian parti dan juga stand parti di dalam parlimen. Ini jelas dalam perlembagaan. Kemudian yang kedua, mengenai wakil rakyat. Saya nak memetik pasal 41 dalam perlembagaan yang menyebutkan dengan jelas bahawa pasal 41(8)D muka surat 77 dalam perlembagaan ini menyatakan bahawa antara tugas PAS negeri, ini PAS negeri ya, iaitu Badan Perhubungan, satu, menyedia dan mengemukakan rancangan-rancangan polisi-polisi dan menentukan sikap
serta pendirian perhubungan PAS negeri itu yang sesuai dengan dasar dan tujuan PAS kepada ahli-ahli parti yang menjadi pemutus dalam sebuah negeri yang dikuasai oleh PAS dan meneliti perjalanan kerajaan selaras dengan kehendak parti. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya tugas PAS negeri memastikan adun-adun kita di dalam DUN membawa mandat dan juga pendirian parti. Ini ada dalam perlembagaan. Yang keduanya, menyatukan sikap ahli-ahli PAS di dalam Dewan Undangan Negeri supaya sebarang tindakan di dalam dan di luar Dewan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada dasar dan keutuhan parti. Sama juga. Yang ketiga, ini jelas lagi. Meneliti dan mengkaji sebarang polisi, rancangan dan sikap kerajaan negeri yang tidak dikuasai oleh PAS. Satunya negeri yang kita jadi kerajaan. Kelantan, Terengganu, Kedah, kita jadi kerajaan. Begitu juga di Perak, walaupun kita hanya ada 3 orang adun, kita sebahagian daripada kerajaan. Maka PAS negeri perlu menyelaraskan apa yang hendak dibawa oleh wakil-wakil rakyat kita, adun kita di dalam Dewan Undangan Negeri. Oleh sebab itulah, PAS pusat dalam mesyuarat kita baru-baru ini memutuskan bahawa mana-mana negeri yang mempunyai adun di dalam Dewan Undangan Negeri masing-masing, walaupun 1 orang, perlu mematuhi satu peruntukan di dalam perlembagaan ini, iaitu Fasal 40(11) pada muka surat 70 yang berbunyi, kita mungkin tak perasan ini. Mesyuarat perhubungan PAS negeri itu hendaklah diadakan sebelum sidang Dewan Undangan Negeri itu diadakan. Ini jelas. Kalau negeri yang ada adun, sebagai contohnya di Johor, walaupun hanya 1 orang, perlembagaan mengatakan sebelum sidang Dewan Undangan Negeri yang nak dihadiri oleh seorang adun kita ini, nak masuk dalam Dewan, dia kena buat mesyuarat perhubungan khas untuk membincangkan bagaimana pendirian adun kita yang tunggal itu bawa pendirian parti di dalam kerajaan. Ini jelas dalam perlembagaan, dan kita harap oleh kerana kita bukan saja menjadi kerajaan di setengah negeri, tetapi juga kita menjadi kerajaan di peringkat persekutuan, maka parti akan menguatkuasakan peruntukan perlembagaan yang ada ini. Seterusnya, yang keempat, saya ingin respon kepada sahabat daripada DHPP. Saya ingin memperbaharui arahan PAS pusat supaya Badan Perhubungan PAS negeri-negeri, malahan di kawasan-kawasan, memberikan perhatian yang serius mengenai kewujudan dan juga keterlibatan DHPP di peringkat negeri dan kawasan. PAS pusat telah membuat arahan melalui PJ-PJ yang hadir dalam mesyuarat PAS pusat. Seorang daripada Timbalan Pesuruhjaya PAS di negeri-negeri perlu menjadi penyelaras DHPP di peringkat negeri. Manakala sama ada timbalan yang dipetua atau naib yang dipetua, ikut keadaan, di kawasan-kawasan mesti menjadi penyelaras kepada DHPP kawasan-kawasan. Jadi saya tidak pasti sama ada arahan ini telah dipatuhi sepenuhnya, tapi ada tahu. Saya boleh sebutlah bagi contohnya di Selangor, mereka cukup aktif, dan untuk ini arahannya di peringkat mesyuarat perhubungan mesti ada wakil daripada DHPP perlu hadir. Di peringkat mesyuarat PAS kawasan perlu ada wakil DHPP hadir dalam mesyuarat PAS kawasan kita. Ini arahan yang telah kita berikan dan perlu melaksanakan sepenuhnya. Daya terakhir, Tuan Timbalan Pengurusi Tetap, ialah mengenai Tuan Rumah Muktamar tahun 2021. Untuk makluman, tahun 2021 kita akan menyambut ulang tahun ke-70 usia PAS. Jadi kita akan menentukan Tuan Rumah Muktamar tahun 2021. Setakat ini tadilah secara tidak rasmi Melaka menawarkan diri,
Melaka pun kita menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri. Kita ada banyak tempat dia, ada MICC ke apa? Ya. Melaka International Convention Center. Tapi peluang ini masih terbuka. Saya dipahamkan Yang Berhormat PJ Sarawak. Perak pun masuk bidding ini, masuk kita tengoklah siapa yang boleh memberikan kemudahan yang lebih. Sekarang ni antara Melaka dengan Perak. Perak dia ada Exco, Melaka dia ada penasihat Ketua Menteri. PJ dia penasihat agama kepada Ketua Menteri Melaka. Jadi kita belum putuskan lagi, cumanya saya nak maklumkan ulang tahun ke-70 PAS akan diadakan pada tahun hadapan di mana-mana tempat yang kita adakan muktamar. Muktamar tahun depan kalau diteruskan secara yang biasa, ianya adalah muktamar pemilihan kepimpinan. Jadi dengan kata-kata itu, saya sekali lagi lah mengambil kesempatan ini ucap terima kasih banyak kepada pengurusi tetap dan timbalan pengurusi tetap yang telah berjaya mengendalikan muktamar norma baru kita pada hari ini dengan terbaik, walaupun ada sedikit teknikal di sana sini melalui online, tapi saya kira kita telah berjaya melaksanakan sebagaimana yang ditetapkan SOP kerajaan dan juga pendaftar pertubuhan. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan kembali ke tempat masing-masing selepas ini. InsyaAllah selamat sampai dengan penuh sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.